Okey, semua dah ada ke? InsyaAllah kita balik awal. Tadi saya kena scam dengan tablet saya. That's why we wajib tiba je update kan tablet ni. So delay about 10 minutes. So I think your class akan dapat balik awal 10 minit awal. Hopefully. Alright, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and evening everyone. Tak apa saya duduk hari ni, tamat ni. Okay. By the way, saya dah masuk e-learn tak pagi ni, hari ni? Tak ada melawat e-learn hari ni? Tak ada. Instagram berapa kali dah melawat hari ni? FB berapa kali update? I tahu you orang sekarang dah tak layan Instagram dengan FB. TikToker. Kan? Kan juga? Quran kan? Apa juzuk dah? Ini kenapa pula? Patutnya dah at least separuh dah kan? Ada siapa dah datang dah? Takkan dah ngaku kan? Alright, okay. Alright, so siapa yang nak masuk e-learn, siapa yang tak masuk e-learn ke apa? I have opened the submission for assignment chapter 2 because yesterday we have completed chapter 2. Okay, kita dah habis chapter 2 and I have opened the submission for chapter 2 assignment which due on Wednesday next week. Jadi jangan berhutang dengan saya sebelum you balik beraya. Okay, tunaikan hutang sebelum you balik for your mid semester break. And again, as usual, macam chapter 1, okay, the submission is hard copy by 5 PM. Kalau hari Rabu kita ada kelas kan? You have class with me from 11 to 12. So kalau you malas nak jalan pergi ke office saya pukul 5 nak buat tunggu muzik silakan. Kalau tak you may pass to me masa kelas je lah. Alright, or you want to submit earlier, lagi bagus. Alright, and for online submission, macam biasalah pukul 11.59 hari Rabu. Okay, so ada siapa-siapa yang belajar daripada awal ke ni? Ada group tadi macam Maimuni dah nak balik dah berani. Bila balik raya awal? Kenapa? Dia ada appointment tu kan? Yang appointment bila raya balik? Sunday balik tak? Buat betul. Sunday rupanya. 26. 24. Siapa lagi? Siapa? Tak ada. Bagus grup ni. Okay. Satu lagi grup tu yang belakangnya dia duduk tengah tu nak balik awal. Okay. Alright. Tak apa. Kita nak balik awal kan? Kita start awal. Alright. Balik awal kelas. Kita balik awal cuti. Alright, so today we're going to start with this chapter 3, Laplace transform. Have you ever heard of the word Laplace before? Tak pernah? Tak pernah. Okay, Laplace transform. Apa maksud benda ni? Tiba-tiba buat transform pula. Okay, pernah dengar perkataan transform? Biasa kan? Transformer tu. Okay. Siapa minat transformer dulu? Sama you orang dah tak ada kot cerita transformer. Ada? Orang besar dengan cerita transformer ke? Okay. Alright.
So basically dia macam lah transformer yang you minat dulu tu yang boleh bertukar dan robot jadi kereta pun that's one kind kan. Okay. So this one Laplace transform. Laplace ni sebenarnya is a name of a person, mathematician. Dia yang menciptakan transform ni. Alright. So what does it mean with this and kenapa kita perlu belajar topik ni? Right? It is actually a continuation from chapter 2. Okay? Kalau you, dalam chapter 2, kita tak buat benda lain. Melainkan kita cuba untuk selesaikan differential equation. Betul tak? Dan at the end, kita punya jawapan dalam bentuk y equals to bla bla bla. Betul? Okay? Macam the last part yang kita belajar dalam chapter 2, okay, which is second order non-homogeneous differential equation. Kita punya y adalah apa? YC campur dengan YP kan? Kita adalah C1 tambah C1 darat something tambah C2 darat something masuk A bla 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 kan? And you are required to find paling susah pun you have to find C1 and C2 A, B, C, D. Betul tak? Okay. So that is the complete solution maksudnya. Bila you dah cari semua tu, maknanya your solution is already complete. Okay. So kita this chapter 3 Laplace transform. Kenapa kita belajar? Plus kita akan menggunakan Laplace transform ini sebagai salah satu lagi teknik untuk kita cari solution for our differential equation. Okay? Makna kata menggunakan Laplace transform ni, we are able to find the solution for our differential equation. Faham? Tanpa menggunakan teknik yang kita dah belajar dalam chapter 2. So maksudnya tak perlu cari YC apa, YP apa, tak perlu compare kiri dan kanan, tak perlu differentiate Y jadi Y prime, Y double prime masukkan, compare lagi kiri kanan, dapatkan persamaan, dapat C1 and C2. Okay? Domain, jump all the step, menggunakan Laplace transform ni, kita straight away dapat jawapan dalam bentuk Y equals to terus. Tanpa kita tahu what is C1 and C2. Maknanya terus kepada jawapan akhir. Menarik kan? So that's why kalau you tengok at the end of this chapter, solution of the initial value problem. Ini adalah matlamat ambil kita. Kita nak gunakan Laplace transform ni untuk kita solvekan second order non-homogeneous differential equation. Provided soalan tu dia bagi dia punya initial value. Initial value tu apa? Yang y kosong sama dengan kosong ke? Y prime kosong sama dengan 3 ke? Remember semalam the last example kan? Dia bagi that condition. So maknanya final answer kita terus kita boleh dapat C1 apa, C2 apa semua kan yang tu. So gunakan teknik ni terus dapat jawapan akhir. Of course lah dia ada cara yang berbeza. Okay. So untuk membolehkan you menggunakan teknik ni untuk solve your differential equation, of course you tak boleh nak jump fast track terus lah. We need to know all the prior subtopics there. We have production, definition and basic properties, Laplace transform and general formula, table of Laplace transform. Okay, untuk hari ni dengan K2, K1 tadi kita discuss sampai table of Laplace transform, tapi saya tak complete for example, we just try one example sahaja. Okay, so clear pasal kenapa kita perlu belajar this topic. Tapi kita perlu faham lagi, saya tahu lah, maybe saya perlu explain lagi, maybe orang dah tahu. Okay, what does it mean by this Laplace transform? Okay, what does it mean by this Laplace transform? Okay, with the word itself, Laplace transform. Laplace tu saya cakap nama orang kan? Right. So ni dah ada graph kat sini. Nampak tu dia. Ada siapa-siapa dalam ramai. Online. Okay, dekat whiteboard ni kan? Tak ada dah pula asal. Okay. So sekarang ni kita ada function y sama dengan
biasa kita ada Y sama dengan Fx, betul tak? Kan? So ni maksudnya kita punya function dalam domain X. Kita ada juga sometimes function dalam Fc. Maknanya sekarang function kita dalam domain T. Kalau kita plot graph, biasanya domain T, okay, katakanlah kita nak plot jarak versus masa. This is distance. Okay, and we have this graph. Okay, so maknanya sekarang y lah. Y ni adalah distance. So we have y sama dengan ft. So we have this graph. Okay, so maknanya ni adalah dalam domain T. Apa yang dimaksudkan dengan transform sekarang adalah y sama dengan ft. Kita nak transformkan dia into a Laplace transform supaya nanti dia keluar dalam bentuk S domain. S domain ni adalah merujuk kepada Laplace domain. Okay, Laplace kita guna variable S. Kalau time domain kita faham dia adalah T. Okay, kalau sebelum ni biasanya kita belajar FT, kita transformkan dia kepada F kepada frequency domain. Okay, kepada frequency domain. Tu pun kita panggil one kind of transform. Okay, in chapter 4 kita akan belajar. Kita daripada T kepada F, frequency domain, we call it as Fourier transform. Okay, this is one kind of transform. Tapi untuk this chapter, maknanya kita transformkan dia daripada time ataupun X ke, tak kisah daripada apa, kepada Laplace transform which is in S domain. So first thing yang you kena tahu untuk hari ini, Laplace transform dia menggunakan variable apa sebagai dia punya domain? S. Kalau semalam saya cakap tak apa, X ke T ke tak kisah because that chapter 2 it doesn't care about dia sebenarnya domain apa. Tapi this one were very particular. Okay, very particular maknanya kita nak convert dia kepada Laplace domain, so make sure you understand it is must be variable S. Kita tak boleh kacau. Okay, jangan guna untuk variable lain. Okay, jangan tiba-tiba buat S ke T apa. Kalau tulis S, T maknanya saya faham you belum lagi transform dia kepada Laplace domain. Boleh? Alright. Okay, so ni saya dah cerita tadi. Okay, alright. So, sekarang ni saya nak introduce to you macam mana kita, yang saya sebut tadi, masuk dalam time domain. Kita transformkan dia akan keluar dalam bentuk S, Laplace transform. Dalam S domain maksudnya Laplace transform. So, what is happening here? Macam mana kita nak transformkan dia? How we are going to transform it daripada time kepada Laplace or S domain, dia ada dua cara. Okay, the first cara adalah kita, macam you nampak ni lah equation 1. What you have to do ni? You kena buat apa kelas? Integrate. Integrate. Kalau chapter 2 duduk sebut differentiate kan? Ni integrate. That is the fundamental technique. Cara kedua, yang tadi dengan K1 yang suka sangat, which is by using Laplace table. Yang ni memang semua suka. Okay, bukan K1 dia lah. K2 saya sendiri pun suka. Tapi you have to make sure you know how to use the table. You biasa tak guna table sebenarnya. Measure ni, table. Jadual. Okay, jadual apa? Biasa kalau dalam, pada tak masa jawab SPM dulu ada kita curi buku. Table apa untuk curi buku. Ada tak? Buku apa? Binomial. Statistical table, betul. Yes, semua orang kan? Semua orang. Ada yang tak ada table pun? Saya ingat. Saya ingat je. Statistical table, you ambil subjek pun kepada maths ke? Maths eh? You ambil maths. Oh, yang tak ingat ni tak ambil maths kot. Model maths tak ada pakai table eh? Tak ada.
Tak ada. Tak ada, tak apalah. Sekarang ni guna. Alright, so maksudnya siapa yang ada experience guna table bukan bermakna ada table confirm dapat jawab. You need to know how to use the table. Okay, you need to know how to use the table. But basically jawapan dah ada, cuma kena pandai guna saja. Rather than the first technique ni, you have to know how to menggunakan balik skill integration awak. Tapi kita tetap juga akan discuss, bukan kata kita akan omit tau the first method because this is the fundamental concept of Laplace transform. So you need to know. Okay, you need to know. Saya tak nak you all hanya tahu tekan calculator. Tapi basically you tak tahu pun macam mana calculator boleh keluar jawapan. That's the spirit. Okay, kita nak you all ni tahu dia punya asas dia tu. Macam mana keluar macam ni, macam mana ni. I tak nak you jadi end user semata-mata. Okay, tahu guna je. Tapi kalau orang tanya ni kenapa? Bila rosak je buang. Sebabnya you tak tahu basic dia, tak boleh nak baiki, tak boleh nak apa-apa. Okay? So please, Alright, so the first method is by integration. So by integration kat sini, maksudnya nampak this is Ls. Maksudnya this is already in the Laplace transform ataupun has been transformed. Okay, because it is already in S domain is equals to, okay, nampak this is ft. Ini adalah function yang kita nak transformkan here. Okay, whatever function that you want to transformkan here, you have to multiply with apa ni? E to the power of negative st. Then you have to integrate with respect to dt from 0 to infinity. Tu. And then, tak apa. Nanti kita akan ada example. Alright. Daripada bila kita transformkan dia, adakah kita tak boleh kembali? Can we come back to our original domain? Yes, domain. Where daripada Fs, kita boleh inversekan dia. L inverse. Inverse ni maknanya kita kembali ke domain asalnya dalam time domain. Macam mana ni? InsyaAllah next week kita akan discuss. For today and Wednesday, we will discuss on untuk tukar daripada time kepada Laplace domain. Alright? Okay, so example, the first example here, kita try untuk transformkan the simplest function, which is ft sama dengan 1. Okay, as simple as ft sama dengan 1. Jadi kalau kita plot graph dia, macam mana rupa ft sama 1? T sama dengan 1. Apa ni? dt dft. Maknanya kalau graph ft sama 1, maknanya graph dia macam mana kelas? Yes, correct. ft sama dengan 1, maknanya we have a horizontal line. Itu je. T sama dengan 1 pun 1, ft, T sama dengan 10 pun ft sama 1, T sama dengan 100 pun ft sama dengan 1. Okay, we want to find the S domain or the Laplace transform of this function. So based on this formula, okay, saya tulis kat sini. Solution ada kat sini, tapi saya tak buat. Saya nak tuliskan juga. Okay, so ft sama dengan 1. So untuk cari dia punya Fs, the formula will be integration from 0 to infinity e to the power of minus st darab dengan barat ftg. Satu saya nak pesan. Okay, kalau tengok quiz malam kan. Okay, quiz yang saya bincang ada lagi yang tak dapat ke semalam. Okay, soalan yang diagonalize the matrix. Tak semua dapat jawapan betul. Okay, tak semua NDP ada yang tak jawab pun, tapi dia sempat contain, dia tulis the formula. E sama dengan X inverse A darab X. By having that, I bagi you 1 mark. Sama juga dengan ni. Katakanlah soalan suruh you cari Laplace transform, tengok soalan apa benda ni, tapi you tahu, ni dia suruh cari Laplace transform. So write down the
formula. At least daripada dapat kosong, you dapat satu markah. Boleh. Tapi kadang-kadang jawapan you biasakan write down the formula because maybe you boleh jawab tapi you tak tahu jawapan you betul ke salah, still you ada markah for the steps. Okay, kalau jawapan you betul automatically dapat keluar with all the steps kan. Okay, so this is one of the important steps. Okay, untuk cari Laplace transform, this is the formula which is applicable to all the function. Okay. So for this case, maknanya kita punya FT kita sama dengan 1. So it's just e power negative ST di 1. Tulis ke tak boleh kan? Macam tu lah kan? So, integrate e power negative ST apa-apa. Kalau differentiate kelas, smart d dt e power negative ST apa-apa. Kita nak differentiate t ke s ni. T. S ni maknanya adalah constant je. Okay, it's just a matter of constant at this point. Sebab T yang kita nak differentiate. So, apa jawapan? Kalau differentiate. Semalam kita ada E power negative 4S lah. TDS of E negative 4S apa-apa? Negative 4 E power. Betul. So, ini sama je. Negative S E power of negative SC. Boleh semua? Kan? Tapi ini different. Apa beza dia kalau kita integrate? Dari kalau differentiate kita dah integrate kita faham. So maknanya yang di integration dia 0 to infinity E power negative ST bahagi dengan negative S. Boleh? Okay. Dan macam saya cakap tadi, negative S is nothing, dia tak ni, kosong and infinity ni, kita nak gantikan ke dalam 3 ke dalam S. Ke dalam ingat, kita nak dapat Fs. Bukan FT. Kalau kita gantikan 0 dengan infinity ke dalam S, nanti apa yang tinggal? Tinggal T. Tak dapat Fs kalau macam tu kan? Okay, so sekarang ni because negative S is nothing to do with the value 0 and infinity, you may bring it out. Okay, and then E power of negative ST is actually equals to 1 over S. Betul tak? 1 over S. T kat sini darab dengan infinity tolak 1 per E power of S darab dengan kosong. Okay, so negative 1 over S. 1 per ni. 1 E to the power S infinity. Infinity is a very, 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 very large number darab dengan S yang akan jadi infinity juga. So, 1 bahagi dengan sesuatu sangat besar dapat apa kelas? Kosong. And this one E power of 0. So, this one yang ni 1 bahagi dengan sesuatu yang sangat besar akan besar. Kosong. Dan this one akan jadi berapa yang ni? 1. Good. Okay, so jawapan you adalah negative 1 over S. Negative 1. So, we get the answer 1 over S. Ini adalah kita punya Laplace transform of 1. Pendek kata maknanya FT sama dengan 1. Masuk ke dalam Laplace. Dia akan keluar Fs kita sama dengan 1 over S. Okay, 1 over S. Okay guys, boleh? Okay, ini simple je. Okay, now let's proceed to example 2. Example 1. Tadi ke example 2. Example 1A. Okay, example 1A ni, soalan kita cakap tau. Kita cakap dengan you find the Laplace transform of blah blah blah. But instead dia bagi macam ni je. Dan you sepatutnya faham. Simbol L curly itu maknanya dia nak Laplace transformkan function dalam tu. Okay?
So for this case, maknanya kita punya FT sama dengan apa kelas? FT kita sama dengan E to the power of 8. Dia nak dia tak cakap tau. Dia cakap find macam tu je. Dia keluarkan simbol terus. So, it should be understood lah. Simbol tu adalah, they ask you to find the Laplace transform of E to the power of 8. Jawapan aku ini. Cuba kita buat. Okay, so nanti dia keluar macam ni je. E to the power of 8. So maknanya it's understood to us for this case ft equals to e to the power of 8. So to find the Laplace transform of e to the power of 8 ataupun fs kat sini adalah sama dengan apa formula tadi? Integration from 0 to infinity e to the power of negative st dalam dengan e to the power of a, dah tulis FT dulu pun tak apa, d. Boleh tak proses sendiri ni, how to integrate this? Look at the function here, we have e dan e. What we can do with this power class? Tambah ke darab ke bagi ke tolak? Tambah. Because it's multiplication of two functions with the same base. Kedua-duanya adalah base E. So the power we can tambah. Okay, you may tambah the power. So here we have integration from 0 to infinity E power of negative ST tambah ATGT. And then yang ni pula nak cantikkan selalu there is a common factor here which is T. So saya nak factorkan, nak bagi cantik saya tolak T kat luar. So, negative ST bila factorkan negative T dapat apa? Ni saya nak faktorkan. Saya faktorkan negative T out. Dah akan dapat S. Kalau you darab balik kan dapat negative S correct T kan? Okay. And the second one ni akan dapat tolak A, T. Boleh? Kan? So, here you integrate 0 to infinity. Negative. Jadi dapat apa pula? Boleh integrate. Kalau tadi E bawah negatif ST dapat apa tadi? E bawah negatif ST over negatif S. Jadi, maknanya kita copy je balik soalan negatif T S tolak A. Bagi apa secara kelas? Bagi S tolak A je ke negatif kat depan, jangan dilupakan. Kan? Jangan dilupakan. And same as what we did tadi, negative 1 over S ni tak payah menibuk, letak je kat luar. Because we're not going to replace an negative with 0 and infinity inside here. So we just have 1 over E power T S tolak A. Tolak 1 over, ini boleh ganti terus lah, infinity. T S tolak A dan 0 S tolak A. So yang ni again dia akan jadi apa kelas? E to power of infinity 1 over akan dapat 0. Yang ni akan dapat 1. So C kita dapat negative 1 over S tolak A kosong tolak 1. So we get 1 over S tolak. Okay. Boleh? Okay, so let's prove it. Menggunakan teknik ini. Baik, maksudnya formula ni memang applicable to all function that you want to find is Laplace transform. Cuma yang membedakannya is how complex is your integration will be. Okay, macam tadi, FT sama dengan 1 tu simple je. Yang ni ada sedikit je. Tapi kalau tengok yang second example ni, tu dia.
Laplace of sine AT. Laplace of sine AT. Okay, Laplace of sine AT here. Laplace of sine AT is sine AT. Consider as sine of AT. So, maknanya kat sini kita punya FT kita dalam kelas. FT kita sama dengan sine of AT. So, jadinya kita punya Fs kita adalah integration from 0 to infinity. Apa? E to the power of negative ST darab dengan sine AT. Jawapan lagi tadi, apa jawapan dia? A over S square tambah A square. Kemanakah sine itu menghilang? Macam mana? Tiba-tiba je tak ada. Gaib terus. Macam mana boleh hilang sine function? Bunuh. Bunuh oleh siapa? Jatuh ke mana? Thinking. Thinking. Okay, so for your information, saya tak pasti dah masa engineering batch 1 saya dah discuss ke belum. Okay, sine and cos function, kita boleh convertkan dia kepada dia macam ni, sin x, ni x ya, ni ada sin ni. We call it as Euler's formula. Ada tak? Tak ada, takut saya introduce. Okay, sin x, saya sure ada subjek lain akan guna juga. It's a matter of how kita present the sine and cos function. Kita convert dia dalam bentuk exponential. Dia akan jadi sin x ni sama dengan e to the power of e to the power of I x. Ingat tak I semalam? Ingat I? I itu apa? Imaginary kan? I x minus with e power of minus I x. Okay. And then divide by 2i. Okay, divide by 2i. Macam tu lah baik. Okay, dia punya formula dia. So for our case here, maksudnya instead of x here, kita ada apa? Kita ada sin x. Yang kita ada sekarang adalah sin AT. Okay, so maknanya kat sini adalah IAT tolak IAT. Okay, bahagian 2. So maknanya kat sini dia punya integration from 0 to infinity e power negative ST darab dengan e power of IAT tolak e power minus IAT divided by 2i respect to t. Macam tu lah. Tapi, tak apalah, saya tak nak rosakkan mood you all, kita tak payah nak discuss ni. Okay, jawapan you may try. Jawapan you akan dapat S square, A over S square tambah A square. By the way, class, macam mana ni? I tak ada pun, dia ada kata ada I. Macam mana I ni nanti? Siapa yang minat sangat benda ni, bolehlah cuba malam ni kan? Ada ke? Agak-agak ada tak? InsyaAllah ada. Bagus. Siapa tu? Azman. Azman. Yes. Alright. So, kenapa? Macam mana boleh buat I ni? Saya nak bagi tahu. All the way long ni, saya tak nak buat ni. Kalau you cuba, you akan cuba the case where you akan dapat I darab I. I darab I dapat berapa kelas? You akan dapat I darab I dapat apa? I square, betul? I square. I square ni sama dengan berapa? Ingat tak? I ni asal usulnya daripada mana? I ni sama dengan berapa? Square root of negative 1. Darab dengan square root of negative 1. So, square root of negative 1 darab dengan square root of negative 1, dia akan mengeluarkan apa?
dia akan jadi negatif. Kalau you cuba buat ni nanti kan, you akan dapat I square. Dan I square dia akan jadi negatif 1. So that's why jawapan kat sini, I is nowhere to be found. Okay, because dia dah menjadi real balik. Dari imaginary, dia kembali kepada real. Because I would 2 kali imaginary jadi real. Okay, square root negatif 1 darab dengan square root negatif 1, you akan dapat negatif 1. So dia kembali kepada real. Saya tak akan discuss lah yang ni because saya tak nampak kepentingan benda ni sebab ATM kita akan guna table juga. Okay, tapi saya nak tahu the fundamental where it comes from. Okay, where it comes from. Tapi boleh je siapa nak try, go ahead. Saya ada solution dengan saya pun. Alright, so now we move to linearity of Laplace transform. Yang ini kita nak cakap, katakanlah kita ada 2 function yang kita nak transformkan, ft tambah gt. Kita nak find dia punya Laplace transform. So maksudnya, you boleh buat asing-asing. You find first the Laplace transform of ft dan you tambah dengan Laplace transform of g. So kita buat satu-satu because it's linear. So you boleh tambah 2 Laplace transform bersama. Okay, bukan kata kena masuk sekaligus dan transform. Tak, boleh campkan dia into 2. Dia ft masuk dalam kotak Laplace, keluar fs. Okay, tambah dengan gt masuk dalam kotak Laplace, you dapat gs. So tambah 2 ni you dapat fs tambah gs. Okay, boleh buat asing. Boleh. Alright. So sekarang ni adalah the shortcut instead of kita go through the integration. So sekarang ni dia dah bagi dah dekat you all the function that you may transform it into Laplace transform. Okay, siapa yang dah print nota? Boleh nampak lah. Kalau kat sini maybe kecil lah. Later, maybe esok cuti. Esok cuti you tahu tak? Tahu. Cuti tahu saja minggu depan. Tahu. Tahu saja kalau cuti. Alright. So, saya akan upload dekat eLearn satu PDF file of this transform table. Yeah. Okay, so this maknanya separate table lagi jelas dan besar. So if you have a printer cover, you boleh print out because later you memang akan guna lah. Kalau dalam final exam ke test ke, saya akan provide attached together with the question paper, this table. Tapi untuk quiz, assignment, saya tak bagi. Maknanya you refer kepada you punya sahaja. Alright? Dia faham? Okay, so sekarang ni this is the table. Macam dah ada jawapan. Tapi maksudnya kita we need to know how to use this table. Okay, we need to know how to use this table. So to discuss that, let's have the first example. For example, 2A. Senang je. Okay. Okay, so example 2A dekat sini. Tengok kita ada ft sama dengan 6e power negative ft. Okay, A kita adalah L of ft. Kita nak cari Laplace transform of ft sama dengan Laplace transform of 6e power of negative ft. Sebab kita ada berapa term kat sini kelas? 1, 2, 3, 4. So kita pecahkan dia kepada 4. Okay. So we have tambah Laplace of e to the power of 3t tambah Laplace of 5t cube minus with Laplace of dan remember yang kita perlu transformkan dia adalah those yang dalam
time domain or T punya domain. Dia punya perkali tu boleh dia campak kat luar tapi jangan campak buang ke laut terus. Okay, maknanya letak kat luar dan later bila dah dapat jawapan Laplace form, darablah balik. So maksudnya kat sini the first term dia apa yang kita boleh tahu kat sini? You may bring out apa class? T, apa nak cakap? Apa? Dia constant. L ni tak mana tu nak tunjuk supaya kita nak transformkan dia. Nak refer kepada table. E tak boleh buang macam tu. Nah, berkali kepada E tu, macam 6. So, maknanya you can bring out 6. And you just have to refer to the table for E to power of negative 5. Sebab dia berkali sahaja. Macam kalau dia differentiate 5T. 5 ni tak perlu differentiate kan? 5T dt of T sahaja. Differentiate T dapat 1, dapatlah 5. Betul tak? Dia hanya dah perkali. Boleh? Okay, the second term ada tak nak letakkan luar? Tak ada. Nada. Baikkan, nada. Bagi saya boleh cakap sabar bang. Okay. T to power of 3 T. Dan yang ketiga, 5. So we have 5 Laplace of T cube. And then this one, nada. Nada tapi boleh sebab dia adalah 9 darab 1. So this one is 9 letakkan luar supaya senang mencari. Di Laplace of 1. Tadi kita baru cari kan Laplace of 1 sama dengan apa? Apa dia? Laplace of 1. Kita baru je integrate tadi. Apa dia? 1 over nak integrate boleh table 1 dia sebenarnya. Okay, so let's go to the term. Okay, first term yang kita nak cari tadi adalah E to power of negative 5. Okay, kalau kita tengok table ni, kita ada nombor 1 sampai nombor 21. Banyak ni. So, we are going to explore from time to time. So, E power minus 5T nak guna nombor berapa? Nombor? Benar juga. Tak nampak? Paling besar lah tu. Tak beri nota kan? Nombor apa? 3 ke 2? E power of negative 5T. So number 2 we have E power of 8. E power of 8 dia punya transform is 1 over S polar A. In fact, itu baru kita derive tadi kan? So, macam mana kita nak mapkan kepada table supaya dia boleh masuk ke dalam ni? Dalam ni adalah E to power of 80. Soalan kita adalah E power of negative 5T. So by comparing, it is known to us, our A adalah apa? Negative. A adalah negative. So maknanya kat sini dia akan jadi 1 over S minus 5. Careful. Kat sini lah antara contoh-contoh. Okay, kalau macam jalan raya tu, banyak tu jalan raya. Apa ni? Kawasan kemalangan. Ni pun. Antara one of the possibility, kawasan kemalangan. Kan? Okay, that's a mistake. Bukan apa pun. Okay, because here is A is equals to negative 5. So this one, this answer is supposed to be 1 over S plus 5. Plus 5. Okay. So mana yang ni adalah 6 darab dengan 1 over S minus 5. Okay. We proceed to the second one, E power 3. Ya, senang je, tak tengok-tengok boleh ikut. Sampel kan? Still nombor 2,
So this one is e power of 3t. So for this case, our a is equals to a is equals to 3. So we have 1 over s minus 3. Jadi okay, s minus 3. So this one is 1 over s minus 3. Yang ni adalah part ni tak apa, tak payah frequent table, kita ada t cube. So t cube yang mana kelas? Yang mana satu t cube nombor 3. Apa beza nombor 3 dan nombor 4? No. Tak nampak. Tak boleh. Tu dia. Okay. Kalau you tengok, nombor 3 tu dia kata t to the power of n, where n is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dah berapa juta pun, is n integer. Nombor bulat. Dia kata dia tak ada t kuasa 1/2, t kuasa 3/2, tak ada. Dia nombor bulat. Tapi yang nombor 4 tu, t to the power of p is more than -1, dia tak cakap is an integer. Maknanya any number will do. Boleh faham tak? Okay, sebenarnya -1 ke, -0.2 ke, 1.3 ke, any number. Alright, so that is the beza nombor 3 dan nombor 4. Tapi biasa kita banyak guna nombor 3 lah. Nombor 4 tu dia punya kisah tu panjang sikit. Alright, so kita akan guna nombor 3. T kuasa berapa tadi kelas? Yeah. So for this case, maknanya N kita sama dengan berapa? Yeah. So jawapan yang ni akan jadi 3 apa benda ni? 3. Macam marah je. Apa maksud ni? Tanda seruan. Kenapa dia nak marah? Tak tahu. Nak tahu. So S kuasa 3 tambah 1. Apa maksud tu? Anybody can explain to me? Wah, 3. Yes. 3 factorial. 3 factorial ni apa maksud dia? Siapa yang baru first time tengok ni? Menurut ni? Yes. Baru first time. Ya, biasa you tengok. Hai, macam tu kan? Tiba-tiba macam ni pula hari ni. Nak marah ke apa ni? Okay? 3. Okay? So, I think those who from art stream, para sastrawan. Okay? You first time, tapi don't worry, this is not going to be very difficult. For your information, 3 factorial ni bersamaan dengan orang sains ni malas tak nak tulis panjang-panjang. Okay, so this is actually sama dengan darab 2 darab 1. Dia berhenti sampai 1 sahaja. Baik faham? Tak faham tak? Katakanlah kita buat panjang sikit 10 factorial. So dia akan jadi apa? Pandai pun. Senang je kan? 10 darab 9 darab 8 darab 7 darab 6 darab 5 panjang pula. Darab 4 darab 3 saya malas saya berhenti je. Darab 3 factorial. Darab 3 factorial maknanya dia bersama oleh dia ni. Dia darab ni kan? 3 darab 2 darab. Boleh faham? Sebenarnya boleh tekankan kalkulator je. So that's why siapa yang ada kalkulator tahu dekat kalkulator tapi tak tahu maksudnya pun payah juga. So I want you to know both. Without using calculator, you can get answer. Dengan menggunakan kalkulator pun dapat jawapan. Takkan 3 factorial pun nak tekan kalkulator. 10 factorial logik lah kan. 3 factorial pun jawapan dari kelas. Mereka dapat 6. So because 3 darab 2 darab 1 bahagi dengan S kuasa. Okay, so this one, jawapan kita adalah 5 darab, saya tulis jawapan ni, 3 factorial over S kuasa 3 tambah 1. Tak apa, yang ni last step kita letak cantik-cantik. 9, 1 ni tak tengok tempoh pun saya rasa semua orang tahu.
Ya, kita guna nombor 1 kan. So 1 per S. 1 per S. So jawapan akhir kita akan dapat 6 over S tambah 5 tambah 1 per S tolak 3. Dan tadi kita dah check 3 faktorial adalah 3 darab 2 darab 1, 6 darab dengan 5 dapat 30 over S kuasa 4 and minus with 9 per careful S. Ini kalau macam dalam test ke dalam quiz dia masuk photostat mention, orang pertama tulis 9 over S. Lepas tu dia masuk ke mention pertama, photostat tu dia jadi 9 over S tu nampak macam 5. Dan dalam satu kelas boleh 9 per 5. Kan? Macam pernah berlaku je insiden tu. Daripada asal jawapan 6. Ini kisah benar ni tau. Tak tahu lah kelas mana. 6. Asalnya 6. Seorang tu jawab 6. Tiba-tiba jadi 6. Yang tu nak cepat, 6 dia jadi tegak sikit. Jadi macam tu. Lepas tu B. Habis semua B. Satu kelas B. Maknanya saya tak berhenti mati. Alright. Daripada 6 jadi 3 tiba-tiba. Alright. Kantor yang aku. Alright class. Okay. So. Alright. Tadi lah kisah S ni jadi 5 Alright, so we're done with A. We can continue with B and C this Wednesday. Alright, so berjaya kita habis Allah. Ingatkan 10 minit awal. 3 minit je awal. Alright, attendance kat mana? Sama-sama. Sama-sama. Kita tahu dah video ke tak?